Kita tampilkan calon kita pada malam ini. Dan dengar suaranya, dan dengar apa yang ingin disampaikannya. Inilah orang yang kita percayai. InsyaAllah doa banyak-banyak. Semoga kita menang. Kita persilakan calon kita saudara Nazib, Ahmad Nazib Johari. Silakan. Seperti yang kita sedia maklum, masalah kesesatan lalu lintas di Bulatan Abang Kipari membebankan rakyat, menyukarkan perjalanan ke tempat kerja, dan pastinya mengundang ketidakpuasan hati pengguna-pengguna jalan raya. Setelah sekian lama Barisan Nasional menggenggam tampuk pemerintahan, mengapa masalah seperti ini gagal diselesaikan? Daripada duit rakyat dibazirkan dengan membina mahligai-mahligai maupun mengadakan dan membiayai majlis-majlis mewah dan pesta-pesta yang ternyata bukan menjadi satu keperluan dan tuntutan rakyat, adalah lebih baik seandainya membina jambatan atau flyover di kawasan yang bermasalah seperti ini. Takkan perkara mudah seperti ini Barisan Nasional tak mampu laksanakan? Kenapa kita penggunaan seorang nama kita apa? Norzi. Norzi. Kita dia apa? Kita dia apa? Wah, jauh pak. Jauhnya. So, apa pendapat kita tentang game toh? Yang apa yang kita reservekan 2 minit flyovernya. Biasa kita mula terlekat jam itu maksimum paling teruk berapa minit? Macam yesterday kami jam 5 dia terbang dalam pukul 6 sampai pukul 6 lalu masih lagi area tu. Dari hujung Dalam 20 minit dah lah. lebih 20 minit lah. Yo. Lebih 20 minit. Kalau ada lelaki atau lelaki. Oh, mana ada insiden pada lah. Okay. So your solution is the easiest way we follow flyover lah. So kita kata sejak bila sepatutnya flyover tu dibolak? Flyover kita memang lama kita dah. Sebab situ tahun-tahun dah masalah. Jadi waktu itu ialah kita kalau orang kerajaan buat kita sih. Adakah kita menyarankan perubahan pada kita di kawasan itu kan untuk memudahkan apa ni tak rasa Kalau orang yang dalam kawasan tu, I mean siapa-siapa lah memang memegang kawasan tu, kami rasa benda yang kemukakan benda tu tengah lah. Yalah, sebab sebelum tu tak rasa adakah masalah tu dinaikkan parlimen atau tak senang dengar lah. Okay, so thank you lah. Ya, nama tak? Okay. Solution kita just flyover lah. Semaria dan Bulatan Georgia ada sulit okey. Sama ya, sama ada nyala flyover nanti traffic light now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengurusi majlis, yang berbahagia Lieutenant Colonel Abang Hamdan Abang Hadari, adik kakak, abang-abang, makcik, pakcik yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah,
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam tu kita dapat bersama-sama di Jalan Mataim. Kita ucap terima kasih kepada tuan rumah kerana telah sudi memberi rumahnya pada malam tu untuk kita berkumpul, untuk kita sama-sama berkongsi maklumat, untuk kita sama-sama melihat apakah yang sepatutnya kita lakukan untuk kebaikan rakyat di Petrajaya. Boleh? Adik kakak sekalian, 5 Mei selamat lagi. Saya kira dalam 7 hari. Selamat dalam 7 hari. Jadi dalam tempoh 7 hari, kita pastikan kali tu pengundi Petrajaya 49,750 melakukan satu perubahan. Sokong Pakatan Rakyat, kita akan pergi ke Putrajaya, insyaAllah. Boleh? Adik kakak sekalian, tadi Lieutenant Colonel, Saudara Arif Amiran, Saudara Bujang Sharif sudah berkongsi dengan kita banyak maklumat-maklumat, banyak masalah-masalah yang berlaku kepada kita, sama ada isu semasa berlaku di Semenanjung, di Sarawak daripada lebih 20-30 tahun. Yang depan mata kita pun berlaku tanpa disedari dan disedari. Kebanyakan kita hanya berdiam diri dan membisu saja. Sebab apa? Sebab kita pun doktrin kita telah ditanam sekian lama supaya jangan melawan perintah. Betul? Jangan dilawan perintahnya. Pun kita melawan perintah kelak, susah kita hidup. Supaya kita kena ubah. Kita kena ubah paradigm. Kita kena ubah cara kita berfikir. Sebenarnya kita bukan melawan perintah, tetapi kita melawan Barisan Nasional. Boleh? Sebab kita di Malaysia tu belum pernah bertukar pemerintahan. Tahun demi tahun, abad dekat demi abad dekat, masih kita diperintah ataupun dijajah oleh Barisan Nasional. Yang kita tengok bahawa kali itu siapa lagi kita merik dengan Barisan Nasional. Sebab dah cinnya dah lama gila dah. Dah seret kan? Supaya kita melihat perubahan minda kita, kita kena pergi ke depan jauh. Kita kena melihat jauh. Bukan kita hanya melihat macam tu lah kita di kampung Jalan Mataim, macam tu daripada Lolok sampai ke Netok, sampai ke anak cucu kita kelak. Macam tu lah Bintango, macam tu lah di kampung Temedak, macam tu lah di Kulas, macam tu lah sehingga bila-bila. Kita simau lagi daripada tahun 80-an keadaan berlaku, siada dapat pembangunan. Kita simau sampai ke anak cucu kita kelak, masih kita berada di tokok, di tahap yang sama. Kita perlu perubahan sebab anak-anak kita akan membesar. Cucu-cucu kita perlu membesar. Generasi akan datang perlukan pendidikan. Keluarga kita akan datang makin membesar, makin membesar. Kepadatan penduduk makin membesar, makin membesar. Kita semua dah bijak, cerdik, pandai, makin rami. Bukan kita pada zaman 80-an dulu, hanya orang tertentu aja hanya boleh pergi ke universiti. Sebab ialah kita kena memikirkan macam ni cara untuk kita menaikkan taraf anak kita, orang Melayu, sehingga semua orang Melayu kita di Petrajaya tu boleh melanjutkan ke pelajaran ke peringkat universiti. Boleh? Sebab ya kita Pakatan Rakyat, kita memikirkan apakah formula untuk kita bantu rakyat, untuk kita ubah nasib rakyat. Daripada dulu kita susah, kita lepas tu boleh senang, insya-Allah. Sebab saya simak banyak nak nganuk orang-orang kepimpinan Barisan Nasional.
Saya si mau nak jemput. Kelak dikata adanya saya tu attack peribadi adanya. Mungkin kita attack peribadi, lepas tu malam tu udah saya diserang dalam cyber, saya diserang dalam blog, saya diserang dalam Facebook. Oh Nazif tu si ada kelakar lain je tu. Benda berulang-ulang di kelakarnya. Sebab ialah saya benda berulang-ulang. Sebab selamat tu Barisan Nasional gagal mentadbir Sarawak. Betul? Kita ranggah apa yang berlaku. Flyover tu bukan benda baru kita dengar dalam 2-3 minggu ya tak benar. Benda tu dah lama. Dua penggal lah. Fadilah megang Petrajaya, Abang Johari dah pegang 40 tahun. Bukan 40 hari. Lama kan 40 tahun dah. Lama. Apa di polanya? Saya mengikut perkembangan kenyataan akhbar Datuk Abang Johari. 3 tahun lepas Nyamadah dengan kita dalam keratan akhbar. Nyamadah di bulatan Abang Kipali si sesuai untuk membuat flyover. Nyamadah si sesuai. Cara menyelesaikan masalah kita di Petrajaya tu, kita hendaklah berkongsi makai kereta untuk pergi ke pejabat. Mun si percaya kita orang boleh refer balik keratan akhbar, kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Abang Johari 3 tahun lepas. Kita orang Petrajaya si perlu, si sesuai ada flyover. Kita tahu kena si sesuai kena. Mun nikah flyover kena rumah siapa? Kena lah Mahligai YB kesayangan kita, YB Tupong. Kenanya apabila kena rumahnya udahlah. Masalah lah YB kita. Dahaka lah rakyat kita di kawasan Petrajaya oleh kerana kita mendesak rumah YB kita jadi kena dibah flyover. Jadi dia si mau kita rakyat Petrajaya itu derhaka dengan pemimpin. Jadi siapa hal kita susah, yang penting wakil rakyat kita senang, diam dalam mahligai syahdu, mewah, kita rakyat masih dalam keadaan kesusahan, masih dalam takut yang lama. Kita si berbeza sudah sekian lama. Ya daripada Abang Johari 3 tahun lepas. Tetapi kita desak. Saya diimpun pernah dalam tahun lepas. Saya pergi bawa flyers di bulatan Datuk Kipali. Saya ketok sikit-sikit kereta. Saya beri flyers. Saya madah dengan wang yang jam tu. Saya madah. Saya akan bawa suara rakyat di Petrajaya mendesak kerajaan negeri Sarawak agar mensegerakan flyover. Saya bawa. Saya bawa. Tetapi pada malam yang saya dihubungi oleh Sidak PBB. Kau siapa? Kena kau berani-berani pandai-pandai nak mulah memorandum. Siapa kau? Kau tahu siapa aku? Saya tanyalah, kita siapa? Si perlu kau tahu siapa aku? Kami orang PBB Tupong tu. Saya dah halah. Saya sikkan nak walah apa, cuma saya nak menyelidik apakah masalah orang di Petrajaya. Jadi akhirnya terus diletaknya. Tapi saya dah, yang merupakan satu cabaran kita rakyat di Petrajaya, bahawa kita mau perubahan tapi orang PBB Barisan Nasional si mau. Takutnya nak ubah, munnya nak ubah, takutnya dimarah oleh pemimpin PBB ini. Tapi siapa menjadi bangsa? Adakah Sidak PBB ini ataupun kita rakyat di Petrajaya yang jadi bangsa? Saya tanya. Rakyat yang menjadi bangsa. Kesusahannya bukan yang menghadapi hari-hari. YB kita, wakil rakyat kita pukul 9, dia boleh keluar pukul 10, dia boleh keluar kita pukul 5.30 pagi dan hantar anak ke sekolah, betul? Kita yang mengalami kesusahan, kepayahan. 3 tahun Abang Jo beri statement. Apabila kita desak rakyat bisin. Tiba-tiba di awal tahun 2013 nyang baru sedar bahawa flyover tadi perlu untuk orang di Petrajaya. Tengok statementnya macam flip-flop. 3 tahunnya tanya masih perlu. Yang mana si perlu orang Petrajaya flyover tu kongsi kereta aja supaya senang.
Tapi pada awal tahun tu Nyamadah tahu perlu flyover untuk orang Petrajaya. Dan Nyamadah janji dalam kenyataan akhbar dan Nyamadah akan mengusul di peringkat persekutuan baru untuk mendapatkan bajet untuk membina flyover di Bulatan Kipadi. Dengarlah, berapa lama dah kita bersin, Nyamadahnya baru mohon bajet di peringkat persekutuan. Siapa yang mendesak? Apabila rakyat mendesak, apabila kita pembangkang mendesak, barunya terfikir bahawa rakyat tu perlu dibela. Jadi mungkin kita tidur, mungkin kita diam, sik hanya malah kejam. Ya ada masalahnya kini tu. Sebab ialah kali tu kita udah lagi. Kita si mau lagi beri tanggungjawab amanah kepada mereka yang si amanah dengan tugas. Kita beri cukup lama. 50 tahun kita beri amanah kepada pemimpin Barisan Nasional. Tapi amanah yang diberi kepada sidanya si dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebab ya, Najib apabila ucapannya yang merayu kepada rakyat Malaysia, beri agik can, beri agik peluang kepadanya untuk mentadbir Malaysia, dan yang berjanji kesalahan ataupun kelemahan yang dipolahnya selamat tu akan diperbaiki. Dengarlah. Dah orang Madah hanya dah terbalik, dah penin, barunya merayu-rayu kepada rakyat, barunya Madah tolong beri agiknya peluang satu term tu untuknya membaiki kelemahan kesalahan apa yang dipolah selamat tu. Jadi maksudnya di siang nya mengakui selamat tu nya mula salah, nya silap, nya si amanah dengan rakyat, dengan kita. Jadi macam mana kita nak menghukum silap macam tu? Saya nanya kita orang. Cara kita menghukum, kita bukan menghukum lah, menghukum tu kata orang kasar gila lah. Cara kita untuk mengajar dengan lembut pemimpin Barisan Nasional pada 5 Mei kita tukar daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Boleh? Kita ubah. Bukan kita nak menghukum, kita nak mengajar dia supaya dia lebih tahu apakah masalah yang berlaku kepada rakyat di Malaysia, di Sarawak, khasnya di Petrajaya. Kita si mau wakil rakyat kita pergi merasmi program aja. Kita si mau wakil rakyat kita apabila ada air bulan puasa baru nak pergi ke masjid. Kita si mau. Kita mau wakil rakyat kita duduk dengan kita di kaki lima. Boleh ke wakil rakyat BM duduk kita tepi parit tu? Boleh si? Boleh. Boleh ke? Boleh ke si? Dan yang boleh duduk kita di tepi jalan tu untuk tanya dengan kita, bincang apa masalah kita orang tu. Susah kita nak langgar adanya bersama kita macam ni. Berbanding dengan Tan Sri Khalid, 2 tahun lepas saya pernah membaknya ceramah di Surabaya Ulu. Saya ngembaknya makan di tepi stol dekat kampung Surabaya Ulu ya. Tan Sri Khalid tahu, Tan Sri Khalid Menteri Besar Selangor. Saya mbaknya ceramah waktu ya perjumpaan sultan-sultan di Malaysia. Jadinya wakil. Saya mbaknya makan di tepi je raya, orang pelik. Tan Sri Khalid rupanya Mutayab Mahmud mau tak dia kan makan di tepi je raya. Kan? Jadi ialah kita melihat perbezaan pemimpin Pakatan Rakyat dengan pemimpin Barisan Nasional. Ya bezanya. Kita si mau sebab ialah kita juga hanya wakil rakyat. Wakil kepada rakyat, bukan wakil kepada Rosmah, bukan wakil kepada Najib. Sebab ialah kita kena faham, bukan kita si payah memanggilnya yang berhormat, kita panggilnya yang berkhidmat kepada rakyat. Boleh? Sebab apa? Nya jadi wakil rakyat oleh kerana kita meritnya kerja. Sebab kita mangkah kita meritnya kerja. Mungkin kita si mangkah, maksudnya mesti dapat kerja sebagai wakil rakyat tadi. Kita pangkah ya kita meritnya kerja. Ujung bulannya dapat gaji. Gaji daripada siapa? Daripada gaji kita, daripada kita bayar teks. Bukan daripada langit, daripada sini-sini dia dapat gaji ya. Sebab ialah kenyataan Michael Manyin, William Awan itu yang baru dah dia pemimpin Barisan Nasional baru sedang. Kenyataan Michael Manyin itu bukan Michael Manyin, William Awan yang ada munnya menang
berlawan di Seratok, dia akan beri gajinya kepada semua orang Seratok. Ya, Datuk ada dalam keadaan cemas, baru dia mikir bahawa gaji didapatnya lama Tok Tek. Orang kata betah ke darah lah kan. Selamat Tok dia betah ke darah dia projek. Tapi kali Tok dia dah takut. Dia berjanji dengan warga Seratok, kita nyebadah orang Seratok memberi lagi kali Tok dapat beri dia menang, gaji aku tu ambil lah kita orang semua. Kan? Jadi sialah kita nanggap macam ni Datuk, janji si ditepati. Sebab ya kita nanggap slogan Najib baru-baru tu ajaklah nyebadah. Kita Barisan Nasional janji ditepati. Bukan macam pembangkang janji bulan bintang cakrawala. Pernah dengar ucapan Najib ni? Selalu yang ulang-ulang. Memanglah kita janji kepada rakyat, sebab kita bukan kerajaan. Kita si ada duit. Nya dah jadi kerajaan. Sebelum tu lah, kira tu ni bukan kerajaan lah. Duit ada padanya. Muanya janjinya kena tepati. Jangan janji-janji aja. Habis janji, habis pilihan raya, udah ditinggal dengan kita. Tunggu 5 tahun lagi, barulah kita dapat duit lagi. Masang banner, masang poster. Kaya, sini tahu dengan kita lagi. So ya kita fikir, kita okeylah saya tu benda yang berlaku di Petrajaya, di Petrajaya. Apa yang dijanji oleh sidaknya tol, kenyataan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Michael Manyin, Datuk Michael Manyin, kan? Nyamadah dengan kita orang Sarawak perlu tol yang dibayar RM1.60. Sebab apa Nyamadah di Sarawak tol si untung berbanding dengan Semenanjung. Muntol di Semenanjung sehari boleh dapat 1 juta Nyamadah. Ya kenyataan apa? Saya petik kenyataan Michael Manyin. Mun di Sarawak tu nak dapat 1 juta collection sebulan Nyamadah. Jadi sebab biarlah Nyamadah perlu kenakan tol orang di Bitawak ya, tol Tun Salihuddin, benar? Kenyataannya sebelum tu Nyamadah di Sarawak tu siapa di Pola Highway. Siapa orang Sarawak tu pakai highway. Mun di Pola Highway tu tol orang di Sarawak tu kena bayar dalam 160 ke 200. Jadi si dapat Sarawak tu di Pola Highway. Tiba-tiba yang anggar BN tu dah nak terbalik, dia janji mun menang Barisan Nasional, dia akan mula Pen Borneo. Ada dengar? Jadi boleh lagi yang mula tadi yang ada si boleh. Kita 10 tahun dulu. Kayak kita ada punya menang tu, dia akan membuat highway daripada kita Kuching daripada sampai ke Limbang sampai ke Kota Kinabalu. Supaya kita nanggap apa yang dijanji oleh sidak Barisan Nasional tu untuk ngambil undi kita aja. Betul-betul janji dia tu untuk undi selepasnya bye-bye madah dengan kita. Ya aja. Sebab ialah kita kena fikir. Saya teruskan lagi. Janji masa PRN tahun 2011 kan, saya melawan Abang Jo. Kan? Nya janji wifi percuma di Seluruh Satu. Betul? Dapat kita wifi percuma sampai kita tu? Ada. Sebab ialah kita melihat masalah. Ibu hanya fikir wifi, ibu nak tinggi-tinggi, ibu yang madahnya nak malah Venice kita di situ nah. Yang nak malah kita di satu macam Venice. Ibu nak fikir jauh-jauh, ibu nak fikir dulu macam ni, yang nak ngatur Satok tu menjadi satu kawasan yang membangun. Kan? Mun boleh kita mau kemiskinan kita di kawasan Petrajaya tu dikurangkan. Tolong orang Melayu kita yang banyak kawasan masih belum lagi dapat api air. Ibu punya nak fikir jauh-jauh, mau nak jadi Venice, nak jadikan macam-macam. Tapi masalah orang Melayu kita masih miskin tegak. Betul? Saya pergi.
Saya pergi di Semoyang Batu, di Sungai Midin, di Semoyang Semerah Padi. Saya pergi Sejijak, saya pergi Segedup, saya pergi Paruh, saya pergi Sagah, saya pergi Matang Batu 10. Luas Petrajaya tu. Saya melihat di Segedup yang ada belakang, rupa-rupanya ada orang Melayu kita tinggal lebih 30 tahun, si ada api, si ada air. Saya nanya kita makin, saya paksa ngambil air sungai. Bukan jauh Segedup ya, dekat Batu Kawah je. Si jauh, tapi masih elektrik, makin generator. 30 lebih tahun dia diam. Kita orang naga rumahnya sangat daim. Dapat bantuan, si dapat. Janji dah lama. Saya pergi di Taman Won, dekat Matang, Taman Won kan. Banyak rumah-rumah tinggal di siang. Saya pergi bantuan. Rupa-rupanya dalam keadaan rumah mewah di Taman Won ni banyak, ada 9 buah rumah miskin tegar. Si dapat bantuan daripada Badan Kebajikan, dapat bantuan daripada Baitul Mal, tapi 3 bulan sekali baru dapat. Saya tanya kenapa? Sebab sejak Baitul Mal madahnya si mak susah. Boleh 3 bulan 4 bulan sekali kita ambil lah. Macam ni masalah tu nak diselesai. Saya sendiri pergi berjumpa dengan pengurus besar Baitul Mal. Si mawaknya berjumpa dengan saya. Terus bimbangnya saya kepada pengurus besar bahagian agihan zakat Baitul Mal. Saya berbincang dengannya macam ni nak selesai masalah orang miskin kita Melayu. Alih-alihnya badan saya memboleh perbincangan kita tu jangan dipolitikkan masa pilihan raya. Saya pernah mempolitikkan isu Baitul Mal zakat. Tetapi masalahnya kita berfungsi. Sebayalah kita bangkit. Saya sebagai anak muda bangkit bersama adik kakak sekalian. Kita mahu ada wakil orang Melayu kita di Dewan Undangan Negeri, di Parlimen, bercakap berkenaan masalah orang satu, masalah orang di Petrajaya. Sikan kita nak ngarap baru bian, si Cihau nak kelakar tentang Baitul Mal zakat di Dewan Undangan Negeri. Betul sih? Mestilah orang kita Melayu. Sikan Abang Jo nak melawan Taib yang ada tentang zakat ngarap dengan Wabi Daud. Saya rasa mungkin lambatlah. Sebabnya kita perlukan suara orang Melayu kita yang bawa suara nafas baru Petrajaya ke Putrajaya, ke Parlimen, insyaAllah. Adik kakak sekalian, sebaiknya kita melihat keadaan berlaku di depan mata kita, jenayah berleluasa. Kita dengar baru 2 minggu atas ada sidak berbunuh di masjid, dengar? Sebab apa? Sebab masalah kita dari segi sosial, dari segi akhlak, dari segi tingkah laku, dari segi pergaulan masih berada di tahap yang rendah. Sebaiknya kita nak memupuk orang Melayu kita supaya nilai moral yang tinggi. Kita mahu kebanyakan program-program kita terkinja-kinja. Sebaiknya kita nangga. Saya pergi di Benteng. Rupa-rupanya Datuk Fadilah merasmikan program berkaraoke untuk orang Benteng dan Kubang Ria. Masa pilihan raya, you pergi rasmi karaoke, you pergi rasmi apa benda macam-macam. Si bolehkah hanya membantu orang-orang muda macam ni untuk memotivasikan pemikiran, untuk membantu anak muda, untuk membantu anak muda dapatkan peluang pekerjaan, dapatkan gaji tinggi, membantu yang miskin, mbak danya, tolong danya. Si bolehkah terfikir sampai tahap ya? Boleh adanya Datuk Fadilah pergi main bol dengan biak di Padang ya, pergi merasmi ya. Tapi cuba fikir, kita mahu benda-benda yang hanya jadi orang madah untuk program-program ngabur mata rakyat aja, mesra raya aja. Kita mahu kita dilabelkan wakil rakyat mesra rakyat. Kita mahu wakil rakyat yang tolong orang susah. Betul? Kita mahu wakil rakyat yang menyelami hati nurani rakyat di Petrajaya. Kita mahu wakil rakyat yang peka, wakil rakyat yang amanah, wakil rakyat yang lantang bersuara. Munsi betul Mak Kepala Datuk Mahmud dia cabarnya, padahnya video tadi. Datuk Seri, Pehen Seri benar kasih tentang video tadi. Semua orang Sarawak tu dah tahu cerita kita seluruh Malaysia. Benarkah cerita oleh Hazan kita benar kasih? Tanya ya.
Suruhnya jawab, jujur, amanah dengan rakyat. Tanya. Mesti betul. Saman kau pun sepupu dek. Saman bak ke mahkamah. Kau fitnah aku. Saman. Tapi malangnya wakil rakyat kita 2 minggu dek di Kampung Lintang. Hui, I love CM. Ternyata semua wakil rakyat kita dikumpulnya di Kampung Lintang. I love CM. Sebab kita nanggap macam ni mentaliti kita. Apabila kita nanggap masih keadaan macam tu, kita masih nak kompromi, kita masih nak bersekongkol, kita masih nak membutak mata nanggap dalam keadaan tu. Sebab yang kita minta, kita merayu kepada semua warga pemudi Petrajaya, kali tu lakukan perubahan. Bukan kita nak ubah benda yang jahil, kita nak ubah benda yang baik, benda yang bagus, benda yang datang manfaat kepada rakyat. Bukan kita orang Bangkang, kami orang pembangkang, di usaha hidup kita orang. Bukan. Kita orang Bangkang pada kami orang jadi kerajaan, Barisan Nasional Set jadi kerajaan, kita akan laksanakan manifesto yang kita janjikan kepada rakyat. Kita nanggap masalah anak-anak kita, universiti, sekolah, kita janji hapuskan PTPTN. Sebab yang kita kena tu banyak lagi hutang PTPTN. Kita nanggap, kita janji apabila kita menang, kita akan bayar balik hutang PTPTN 24.7 bilion. Dengan cara macam ni, setiap tahun selama 15 tahun kita bayar 2 bilion. Jadi maksudnya anak-anak kita si perlu nyusung lagi bayar. Padahal dengan orang Petrajaya, mun dan lagi hutang si boleh dibayar dulu. Sebab apa? Nunggu perkataan pemerintah, hutang yang tak si perlu lagi dibayar. Boleh? Beban. Anak-anak kita belum lagi dapat bekerja, dah ada hutang. Belum bawa habis belajar, dah datang surat nagih hutang. Kau berhutang 4% nyapun interest. Belum dapat kerja lagi. Sebab ialah kita madah dengan rakyat, kita beri beasiswa, kita batalkan PTPTN, kita beri pendidikan percuma. Si mahukkah rakyat di semua di Petrajaya tu kita beri pendidikan percuma? Siapa si mahu? Cuba angkat tangan. Rasanya mungkin sila PBB, sila PN pun dah anak tadilah pun mahu jualnya pun diberi percuma. Benar? Benda free. Kena selamat tu pendapatan kita petroleum gas cuma 80 bilion. Bukannya sikit, 80 bilion pendapatan Malaysia. Sikan 2 bilion siapa nak diperuntukkannya untuk pendidikan. Bukan banyak pun, 2 bilion saja. Dah dikira oleh Anwar Ibrahim, dah dikira oleh Hafizi. Boleh lipun lah, jangan takut. Malaysia si akan bankrupt. Mun kita wakil rakyat nulung rakyat, si akan bankrupt. Malaysia bankrupt sebab danya itu malaun tadi. Dan yang untung dan yang pun aja. Sebab ialah Malaysia bankrupt. Hutang Tajuddin Ramli 560 juta si dibayar. Najib pada sedahal lah Tajuddin Ramli 560 juta, tak kira tutup mata je lah. Mun diberi dengan kita orang di Petrajaya 560 juta, saya rasa barulah Bang Jo boleh madah kita di Satok di Petrajaya tu akan jadi sama dengan Benz. Baru boleh. Tak boleh. Tapi mun Syahrizat pun 250 juta, interestnya 2% saja. Interest kita loan ke bank berapa? 6%, 10%. Nya 250 juta, 2% dia interestnya. Siapanya? Bukan saya mana. Sebenarnya kita menganggap duit kita tu, Malaysia tu nak bankrupt sebab daknya tu lah dah malaun tu. Dia rompak duit kita, dia ambil. Mun kita si madah, dia diam-diam, dia mewah. Syahrizat beli kondo di Bangsa di belakangnya. Saya pernah nanggap rumah, beli kondo di Singapura, beli Mercedes, pergi melancong. Semua anaknya sebulan umur 30 tahun, anaknya sebulan 30,000 gaji. Kita di situ
500 gaji pun sebulan makan pun si cukup. Anaknya duduk sain 30,000 gaji sebulan. Anak siapa? Anak Syahrizal. Duit siapa? Duit rakyat. Sebab ialah kita nak bankrupt. Bukan kita nak bankrupt, kita nolong rakyat. Supaya kita berjanji dengan rakyat, kita beri percuma pendidikan dari sekolah rendah, sekolah menengah, sehinggalah di peringkat universiti, insya-Allah. Yang janji kita. Anak Ibrahim ada hari itu kita merentah, esok kita turun minyak 50 sen. Dan dikira semua. Adakah kita si mau? Mau. Cuba kita orang fikir. Di Arab Saudi sama dengan kita pengeluar minyak. Minyaknya enggak 56 sen enggak? Minyak kita RM2 lebih. Di Brunei, pun jauh lah Brunei sebelah kita ya. Minyak tak berapa. RM1.29 ya. Sebab ya, saya pernah pergi Limbang Lawas, Sidak Sinun, Sidak orang kita tu hari-hari masuk Brunei nak beli minyak curi. Salah dan nyangkah di bak lori dia tong-tong pakai dia ngembak ini minyak murah bak masuk kita situ. Sampai tahap ya yang kita nangga macam ni. Masalah berlaku dengan orang kita oleh kerana minyak mahal, barang jadi mahal. Betul? Minyak mahal, barang mahal. BN barang naik. Kan? Apabila minyak mahal, semua perbelanjaan, makan, minum, pakai kita semua jadi mahal. Mungkin kita nurun minyak kelak, insya-Allah kita akan kurangkan inflasi. Sebab ialah kita madah dengan semua adik kakak sekalian. Kita tanam manifesto kita macam-macam. Kita akan buat lebuh raya, kita turun harga kereta kita mahal, kan? Semua kita turunkan harga rumah. Kita nak rumah kita makin mahal, betul? Kelak nunggu anak kita kelak nak beli rumah memang si mampu dah. Kita kena tok pun dah beli rumah 500,000 juta, rumah semidi betul? Mun anak kita kelak rumah 200 juta dapat sinya beli. Siapa? Sebab ya kita kena tukar Barisan Nasional tu. Kita nak tukar sistem pemerintahan di Malaysia. Boleh? Jadi ni kakak sekalian, panjangnya pak saya pada malam tu. Cuma saya nak madah tadi SPR atau SPR, Parti Komponen Barisan Nasional. Baru tadi kita tu dah berjalan undian pos, undian luar negara, pengundi tidak hadir. Dan kita dah detect pengundi awal, sidak polis tu dah berjalan. Udah hari tu SPR ada, kita minta maaf kepada semua parti-parti politik yang bertanding. Kita hantar surat minta maaf, kita ada masalah dari segi pengiraan pendaftaran daftar pemilih baru. Kita orang anggap macam ni. Selamat tu Timbalan Suruhanjaya Madah kita dah bersedia untuk menghadap pilihan raya bila-bila masa. Pernah dengar? Tiba-tiba pola pilihan raya hari tu dia minta maaf dengan kita, yang Madah dia salah mula daftar pemilih. Apa berlaku? Ya maksudnya dia nak cuba nipu. Maksudnya masalah dan si cekap, si efisien. Apa lagi? Maksudnya dia nak membenarkan lagi Barisan Nasional supaya mudah sidak Barisan Nasional nak mengekal kuasa untuk dia terus rasuah, salah guna kuasa dan menekan rakyat. Ya masalahnya. Jadi kali tu kita minta supaya kita hati-hati. SPR tu dah jadi nak menipu dah. Macam-macam cara dipolahnya. Datang kita pada 5 bulan, pastikan semua tangan-tangan kita si ada ing hitam. Mun jari kita orang ada ing hitam di sebelah kiri, dia akan nyuruh kita orang balik, si boleh undi. Dan kali tu undi pakai pen, si ada pakai kertas lagi. Pakai pen, si ada pakai pensel lagi, pakai pen. Banyak cara-cara tu. Jadi saya merayu kepada semua orang di Petrajaya, fahamkan manifesto Pakatan Rakyat, buka YouTube, tangga apa penjelasan Rafizi, tangga apa penjelasan Anwar Ibrahim, faham, khadam, boleh kita orang tolong menjelaskan pada semua orang yang hadir pada malam tu. Cuba faham, cuba melihat
yang ni pemata, yang ni batu. Siapa yang menawarkan yang lebih baik untuk rakyat, siapa yang janji hanya ditepati, kita orang pilih-pilih, kita orang teropong-teropong. Pada 5 Mei minta tolong rayu tukar Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Boleh? Saya rasa setakat diajak perhatian saya pada malam tu. Pada malam esok kita akan bersama Datuk Seri Wan Azizah, Presiden Parti Keadilan Rakyat di Kampung Boyan. InsyaAllah kita sama-sama pada malam esok kita nak mendengar apa yang berlaku, situasi semasa berlaku di Semenanjung, yang mana kita kini tu tahu kita kini tu dah leading 125 parlimen. Kita dah leading tu. Maksudnya kita nak mengekalkan mood kemenangan kita ke Putrajaya untuk kita ubah, untuk kita tukar Barisan Nasional sehinggalah kita menang sampai kita boleh melebihi majoriti supaya BN jadi pembangkang. Mungkin kita orang masih mengundi Sarawak tu Taib Amun akan jadi negeri pembangkang. Kita dah ke Putrajaya, masalah kita Sarawak masih belum selesai. Jadi saya ucap terima kasih yang hadir pada malam tu. Kita akan berceramah setiap malam di semua pelusuk di Petrajaya untuk update semua maklumat-maklumat semasa. Mungkin kita cerita pasal Petrajaya, masalahnya memang dibukukan, memang belum selesai ni. Jadi kita akan satu-satu kita bincang. Kita minta adik kakak cuba faham apakah mesej sebenarnya yang nak dibawa oleh Pakatan Rakyat nak bantu rakyat. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.